Selamat sejahtera. Saya Goh Yifeng daripada 5 PSV. Hari ini saya akan membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 5 yang bertajuk Kemakmuran Negara. Penyataan masalah. Dasar ekonomi baru bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan memberi peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. Buktikan pelaksanaan DEB mampu menyusun semula masyarakat dalam negara kita. Objektif kajian menyatakan latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru, menerangkan strategi dasar ekonomi baru, menyenaraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita, menjelaskan kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi, mengenal pasti kepentingan DEB dalam proses pembangunan negara. Kaedah kajian. Buku teks yang telah saya digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kajian kes yang saya laksanakan ialah buku teks sejarah tingkatan 5 bab 8. Selain itu, saya juga telah menggunakan buku modul Hopkins bagi memperoleh maklumat berkaitan kajian saya. Internet. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat bagi melaksanakan kajian kes sekolah. Pelbagai maklumat yang diperolehi termasuklah perkembangan DEB sehingga kini. Dapatan kajian. Objektif pertama, menyatakan latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru. Latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru ialah dibentuk oleh Majlis Perundingan Negara MEPN. MEPN dianggotai pelbagai lapisan masyarakat. Tujuan pertubuhan MEPN ialah untuk mengadakan garis paduan bagi kerjasama kaum. Selain itu, rancangan pembangunan ekonomi negara dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun iaitu 1970 hingga 1990. Tujuannya ialah melahirkan perpaduan negara. Dapatan kajian. Objektif 2, menerangkan strategi dasar ekonomi baru. Strategi dasar ekonomi baru DEB ialah untuk membasmi kemiskinan. Hal ini kerana untuk menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Di samping itu, memberi peluang rakyat menikmati kemakmuran dengan lebih adil dan saksama. Hal ini demikian mengurangkan jurang sosial ekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Selain itu, untuk mengurangkan jurang sosial pantai timur dan pantai barat.
Dapatan gajian. Objektif ketiga, menyenaraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita. Pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan ini, usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan kemiskinan, misalnya program seperti penerokaan tanah baru dan bantuan peralatan pertanian dilaksanakan. Seterusnya, melancarkan rancangan buku hijau. Maklumatnya ialah untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Selain itu, pelbagai agensi kerajaan ditubuhkan bertujuan untuk menambah pendapatan rakyat. Contohnya, Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) ditubuhkan untuk menstabilkan harga padi. Selanjutnya, Lembaga Kemajuan Tanah (FELDA) membuka tanah baru secara diatur untuk pertanian. Misalnya, tanah seluas 10 ekar diberikan untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit. Dengan itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik dan sekolah. Tambahan pula, program penggunaan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Program ini telah dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Bukan itu saja, menambah pemikiran modal saham bumi putera bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera (MPPB). Misalnya, Amanah Saham Nasional (ASN) dilancarkan. Dalam pada itu, pengenalan industri kecil dan sederhana (IKS). Hal ini demikian kerana industri ini telah meliputi pakaian dan inap desa. Sementara itu, memberi pendidikan tenaga kerja mahir. Contohnya, kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang dan mata pelajaran kemahiran hidup diperkenalkan di sekolah. Tamsilnya, pendidikan menengah atas pelbagaikan kepada jurusan akademik dan vokasional serta menubuhkan sekolah teknik dan vokasional. Maktab Pengurusan Teknik Politeknik Universiti Teknik Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Objektif keempat, menjelaskan kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi. Kesan kepada negara sekiranya jurang ekonomi tersebut tidak diatasi ialah berlaku pembangunan tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh pelbagai kemudahan hanya dinikmati oleh kumpulan tertentu.
Oleh itu, rakyat akan hidup dengan taraf hidup yang berbeza, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Selanjutnya, agihan kekayaan negara menjadi tidak 1969. Impaknya, perpaduan negara dijejas dan negara kita aman dan damai. Selain itu, masalah ketidaksamaan pendapatan antara penduduk akan menjadi teruk. Hal ini akan mula menyentuh kedudukan antara satu sama lain serta berasa tidak puas hati dalam perkara ini. Misalnya, ada masyarakat yang memiliki kekayaan besar, manakala ada yang tinggal dalam kemiskinan. Dengan ini, usaha kerajaan membentuk integrasi nasional gagal. Tambahan pula membawa masalah sosial yang berlainan antara wilayah dan etnik. Misalnya, kemunculan identiti ekonomi berdasar kaum dan wilayah akan mencetuskan kerusuhan kaum. Dengan ini, negara suka untuk merealisasikan wawasan negara yang ditetapkan. Di samping itu, mengancam kestabilan politik negara. Hal ini menyebabkan campur dengan parti politik, mengancam kestabilan politik negara. Hal ini menyebabkan campur dengan parti politik berdasarkan kaum. Dengan itu muncul tuntutan atas kepentingan kaum masing-masing. Kesannya, imej negara akan terjejas di pesada dunia. Objektif kelima, mengenal pasti kepentingan DIB dalam proses pembangunan negara. Kepentingan DIB dalam proses pembangunan negara ialah memelihara kestabilan hubungan antara negara dan menjaminkan keamanan negara. Dengan ini, dapat mengelakkan rasa tidak puas hati antara kaum. Hal ini juga dapat mengelakkan berlakunya konflik antara kaum yang mengakibatkan perpahan darah. Seterusnya, boleh mengagikan kekayaan negara secara adil. Dengan itu, untuk menjaga kepentingan setiap kaum dan meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menambah baik infrastruktur fizikal negara. Selain itu, boleh membantu golongan dan membolehkan bumi putera bersaing dalam perdagangan. Tambahan pula dapat menyeimbangkan komposisi golongan profesional serta mengatasi isu sosial ekonomi. Kesimpulan dan cadangan, pelaksanaan dasar ekonomi baru memberi pengalaman dan menjadi bukti bahawa Malaysia mempunyai sejarah dan telah berjaya mengukuhkan asas ekonomi negara. Tujuan dasar ekonomi baru adalah untuk mengekalkan
pertumbuhan dan daya saing bagi menghadapi perkembangan globalisasi dan liberalisasi. Pengurusan berhemat ekonomi makro bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan cekap serta usaha memperkukuhkan daya tahan sistem kewangan diperlukan untuk mengekalkan pertumbuhan. Strategi untuk menangani cabaran utama dalam tempoh rancangan termasuk meningkatkan produktiviti, menambah penawaran tenaga manusia yang berkualiti, meningkatkan aktiviti PMP dan meningkatkan pembangunan sektor yang menyumbang kepada pertumbuhan bagi membolehkan negara pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan ekonomi. Negara perlu beroperasi pada sempadan pengeluaran dan yang lebih tinggi dan mempercepatkan peralihan daripada pertumbuhan yang didorong oleh input kepada pertumbuhan didorong oleh produktiviti. Rakyat juga perlu mengambil iktibar daripada pelaksanaan DAB ini kerana usaha memajukan ekonomi negara bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangannya, malah ianya memerlukan perubahan sikap tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta. Rujukan buku Dr. Muhammad bin Samsudin, Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali, Ridwan bin Hasan dan Ishaq bin Saido, 20 tahun. Buku teks tingkatan 5 Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Internet, lampiran. Sekian, terima kasih.